menyambung kembali perbincangan kita berkaitan bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah pun diberikan keterangan dan sedikit kefahaman berkaitan dengan memaksudkan tentang hikmah dan nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, sama ada hikmahnya yang terang ataupun hikmahnya yang tersembunyi. Dan untuk mendapatkan itu mestilah ilmu. Tentunya mestilah seseorang itu dalam keadaan berilmu, kerana ilmu itu menyuluh sesuatu perkara dalam keadaan terang dan menyuluh kita tentang satu-satu perkara itu dalam keadaan gelap. Maknanya ilmu itu hakikat sesuatu perkara. Kalaulah perkara itu berada di dalam terang, keadaan terang, maka barangkali memudahkan sedikit sebanyak berbanding dengan keadaan kita berada dalam keadaan yang gelap. Tapi kalau kita jahil, perkara yang ada dalam terang pun kita akan jadi tak nampak, kan? Sebagai contohnya, kebaikan isteri orang nampak, kebaikan isteri sendiri tak nampak. Contoh tu tuan-tuan ni. Jadi apa yang orang dapat kita membesar-besarkan, tetapi apa yang kita dapat kita tak nampak. Jadi nak mensyukuri nikmat Allah ni tadi, nampak apa yang terang dan apa yang gelap, apa yang tersembunyi, apa yang terselindung. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, bila kita melihat, contohnya ialah kalau kita dalam keadaan gelap tapi kita ada ilmu, kan? Gelap tak, cari lilin, maka kita tahu lilin tu kat mana, kan? Dekat dapur kita tu ada banyak laci. Jadi laci mana yang kita letak lilin? Dalam laci itu pula ada ruang dia, ruang tengah, ruang tepi, ruang kanan, ruang depan, kan? Bertingkat-tingkat pula, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi dengan ilmu tu, tentunya kita ambil di tempat yang tepat. Kenapa kita tahu tempatnya di situ? Sebab kita yang menyusunnya. Tapi kalau kita tak tahu, maka kita pun tak tahu mana satu. Maka selalunya kita akan bertanya dengan orang yang tahu. Mencari-cari dalam gelap tak jumpa, tuan-tuan, maka kalau kita mencari sesuatu barang dalam gelap tak jumpa, maka orang yang suruh kita cari tadi, dia kata ada kat situ. Tapi kalau sekiranya dalam terang tu kita cari tak jumpa, maka kita akan dimarah. Kau cari dengan mata, kau dengan hidung pun tembak. Tuan-tuan, kan ayat itu. Tapi kalau ada, cuba rabur tu, kan? Cuba kelakaikan sikit bawah tu deh, nampak tuan-tuan, kan? Jadi tuan-tuan mengerti Allah. Pengalaman sama juga macam kita mengocar. Bila mengocar air surut dekat lubuk, selalunya ikan-ikan dalam lubuk tu gemar menyelamatkan diri ke lubang tu, sebab dalam tu ada air. Jadi kita tak nampak, pubek tanganlah merabur. Tapi kita ada pengalaman, tuan-tuan, kalau panjang ya, licin, tuan-tuan, ada pula dia pernah sengat semilang. Tapi kalau panjang dan panjang kesat pula, bersisik-sisik, bongkarlah tuan-tuan. Itulah tuan-tuan di Allah, kan? Tapi kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan di Allah, barangkali kita disengat, barangkali kita dipatuk, tuan-tuan, barangkali kita jadi bila kita tahu banyak ikan dalam ni, maka apa usahanya? Bukan lagi nak merabur dan orang kata nak mengorok lagi, tapi barangkali kita mencangkulnya, tuan-tuan mati Allah. Tu tindakan-tindakan tu, kan? Kita berusaha dalam gelap tu tak tahu tu, tuan-tuan, maka kita akan tersingkap ilmu tu, kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat dalam lubang ni banyak ikan dia, maka kita tak terdaya nak mengabur, tuan-tuan. Sudah tentulah kita akan
mencangkulnya tobing tu, tobing lubuk tu. Tuan-tuan nampak tak yang saya cerita ni? Tuan tak pernah mengalami dalam hal tu. Ada kaitan tuan-tuan ya. Ada lah tu tuan-tuan ya. Jadi itu sebagai contoh ya tuan-tuan ya. Baik, kita pergi kepada perbincangan yang kita tertangguh pada minggu lepas, iaitu demikian pula untuk mengetahui hikmah. Ya. Kalau saya ni Jawi, tuan-tuan berarti Allah 757. Rumi 7 32 yang bawah tuan-tuan ni, yang bawah tuan-tuan. Itu yang ada kitab, yang tak berkitab sesuka hati tuan-tuan nak buku surat berapa tuan-tuan ya. Tapi saya dah buat kitab tu, kalau tuan-tuan berminat nak beli, alhamdulillah ada. Dan juga kitab selawat dijadikan bekalan bila kita masuk Ramadan. Antara amalan yang kita digalakkan beramal ialah selawat tuan-tuan ya. Jadi kita jadikanlah buku Al-Barakatul Makiyah ini sebagai kita punya pelaris ataupun perisa kita nak berselawat tu. Sebab ada dibincangkan dalam kitab Umum Barahin yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Haji Muhammad Yusri bin Mazlan hafizahullah, guru kita kan, tentang tu dibuat tentang selawat ini. Salah satu kitab yang disebut untuk diguna pakai berselawat ialah kitab ni tuan-tuan ya. Tetapi selawat tu terlalu banyak tuan-tuan kan. Yang kita comel ni kalau kita tak ada selera nak berselawat tuan-tuan mati Allah ya. Baik, demikian pula waqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum fi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Demikian pula untuk mengetahui hikmah ataupun rahsia mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan awan lalu diturunkan daripadanya hujan yang menyirami tanah dan menyuburkan berbagai-bagai tanaman untuk menjadi makanan bagi umat manusia dan segala binatang ternakan. Jadi kita tengok awan tu tuan-tuan. Jadi pada awan itu kita mengambil pengajaran berbagai-bagai perbandingan, dijadikan perumpamaan sebagai garis panduan hidup kita. Barangkali bila kita tengok awan, jangan bertindak melulu dan sembrono dan tergesa-gesa menonong ya. Sebab tu orang kata biarpun gelap awan di langit, berdentam-dentum guruh di langit, air di tempayan dibuang jangan. Tengok golap-golap ditolak di angin, so tak hujan, tempayan habis kering. Habis tuan-tuan, macam mana nak basuh kaki nak naik ke rumah? Dulu lah tuan-tuan kan, dulu disediakan air, disiapkan tempayan di tepi tangga tu. Mana dapat air dalam tempayan tu? Air hujan yang menuruni cucur atap. Jadi dibasuh tangga, dibasuh kaki tu lah masuk. Hikmahnya dalam segi perawatan perubatan Melayu, maknanya tuan-tuan, kalaulah kita berjalan ni ada orang yang mengantar, menyantau dan menyihir kita, mengikut, maka kita basuh kaki kita tu, tinggal ada di situ tuan-tuan mati Allah. Kan dulu masa saya baru dapat anak yang pertama tuan-tuan, balik ke rumah, jadi balik tu maghrib, emak tu kembali, jangan masuk dulu, duduk keluar tu sekejap pula, kalau transit pula. Tapi lebih baik transit daripada kuarantin tuan-tuan kan. Dah masuk lah katanya. Kita nak nanya lebih pun tak boleh. Jadi kita pun pula tu kan. Manalah tahu masa kau balik tadi ramai yang mengikut. Jadi posan ni kat yang mengikut tu. Kau sampai kat sini je. Di situ tuan-tuan. Sampai situ lah tuan-tuan ya. Sama juga macam satu orang tua dekat Simenanti tuan-tuan kan. Dia puji saya tuan-tuan. Budak ni mengopan kau tak mengopan, menurih kau tak menurih, macam tu lah. Dia sampai dan siapa ustaz datang tadi katanya, seorang je, habislah kata. Apa nak habislah? Yalah, sebanyak-banyak yang mengikut habis, tak ada yang lokek sebab memperakukan seorang je.
Macam pula orang tua ni bercakap. Tuan-tuan ya, itu maknanya tuan-tuan, ilmu dia tu ilmu dia beramal. Ilmu bukan dia kutip daripada kitab-kitab ni. Sebab tu ada orang bila tengok seorang ulama tu dia berkata dari ilmunya daripada amalan dia, maka dia kata tak ada hujah, tak ada hujah. Sebab dia macam kitab. Tuan-tuan, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu hakikat satu perkara tu tuan-tuan yang kita amal tu. Ada pun yang dalam kitab ni sebagai panduan. Tuan-tuan kan, yang disebut oleh Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran tu petunjuk. Tapi kalau tuan-tuan Al-Quran tu petunjuk, beramal tidak, susahlah. Itu sebab dipanggil hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa tu orang yang beramal. Kan sebab dia bertakwa ni ialah dia patuh, taat, menerima seluruh dan seutuhnya apa yang Allah perintahkan. Kan? Raditu billahi Islam. Maknanya aku berredha dengan Allah dengan Islam yang diterimanya itu. Jadi dia kata apa maksud Tuhan tu? Yalah, kalau kita bertanya macam tu, jawapannya lah nyalah sadoe katanya. Macam tu nyalah sadoe. Kalau dia tanya ada orang masuk, tuan ustaz, kata apa baik ni? Nyalah sadoe. Maknanya jangan ingat lupa kita datang ni dengan malaikat yang kiri kanan. Lupa apa tu? Itulah dia. Kalau lupa tu yang bala tu. Kalau ingat, selamat. Macam kita lah, kalau orang selalu ingat kat kita, kita bagi tak hadiah. Bagi, kita cakap, ni tanda ingat lah, nah ambil pulut tu. Itu balik. Ambil pulut, tuan-tuan. Dululah kan, ambil pulut, tuan-tuan ya. Dulu, masa ingat lagi tuan-tuan ya, ada satu orang tu tuan-tuan, saya tolong dia, kereta dia tersadai tepi jalan. Kan, tersadai. Sebab apa? Tuan-tuan minta untuk membaca status minyak itu dah kondem, dah rosak. Jadi dia pun tak sangka pula situ habis nak jalan pergi dekat tuan-tuan ya, nak pergi ke Jemapuh tu. Jadi saya pun tengok jadi pun patah ambil lah apa ni, bolehlah minyak, hantar kat dia, terima kasih lah. Mula singgah ke rumah. Nak copetnya sekejap je katanya. Jadi pergilah tuan-tuan mesti Allah. Kita nak kerja pejabat, sekejap je pergi tuan-tuan mesti Allah. Sampai ya kejap siapa ni ya? Sekejap ya tuan. Sekejap ya teh. Buka bonet teh. Buka bonet. Rupa bagi durian. Tuan-tuan mesti Allah. Saya kat Parui ni belum pernah macam tu lagi. Belum pernah lagi. Tertiba yang nak pergi ke kereta lah, sedih Ustaz, buka bonet, belum pernah lagi. Pernah tuan-tuan ya. Tapi tak tahulah, tengok bunga banyak kat tepi sungai tu kan. Tuan-tuan mesti Allah Tapi ialah alhamdulillah tuan-tuan ya, puan lah sebelum ni disimpan kat saya. Tuan Imam berpakat dengan Bilal simpan. Bukan sadap tak di yang tepi sungai tu. Ramai penunggu tuan-tuan. Kan, tapi tak tahulah saya dengar imam dengan kepimpinan baru ni dia nak pasang pagar elektrik tak ya tak tidak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu dah hujan. Kan bila kita tengok hujan ni tuan-tuan, kan tengok orang. Kalau orang bercucuk tanam, katakanlah dia bercucuk tanam tuan-tuan dah sebulan tak hujan, dia tengok awan tuan-tuan berharap-harap dia. Tapi bagi orang yang motong, tengok hujan mondung, janganlah hujan. Orang sebelah menanam sayur, hujan dah. Tuan-tuan nanti Allah. Kan? Yang orang tu tadi baru keluar keretanya daripada tempat membasuh kereta, nak hujan pula. La ilaha illallah. Kan? Tu dia tuan-tuan. Kalau kita memandang itu dengan mata kepala kita ni, maka kita nampak dia punya kesan buruk, kerugian dunia tu. Tapi kalau kita nampak dengan mata basirah hati kita tuan-tuan, kita yakin kita dengan ilmu akidah kita bahawa mustahil sia-sia, mesti ada. Tuan-tuan mati dia Allah. Kan? Antara lainnya dari segi hikmah amalannya, tuan-tuan bila kita tengok botol turun hujan, baru basuh kereta dengan silap, dengan coating dan apa lagi salah tu wax ke apa kan, hujan. Tuan-tuan,
Bukan hujan sikit-sikit, lobek, naik itu bertakung atas jalan. Tuan-tuan, pada masa tu sepelahan yang mungkin kita nak melanggar becak tu. Jangan air itu naik ke body kita, lalu lori sebelah, habis. Pek nolong ada. Tuan-tuan ya, pada masa itulah Allah nak menguji kita. Apa perkataan yang terkeluar ke? Haji Amin, apa pula perkataan yang keluar ke? Tengah naik barang plastik, apa, besen apa semua tu, lalu kita lau teh basah. Apa tuan-tuan cakap ya? Perkataan yang putih kah? Perkataan yang hitam kah? Atau kelabu kah? Tuan-tuan Allah. Sendiri baca lah tu. Tuan-tuan mati Allah. Kalau kita baca kerugian dunia tu tadi, maka perkataan hitam akan keluar. Celaka bodoh, mampuslah kau pak. Tuan-tuan, dah lah celaka, doa lah yang buruk. Tuan-tuan, tapi kalau mandang tu tuan-tuan, rahmat Allah di sebalik apa yang berlaku. Kan kita, setiap orang cakap, setiap apa yang berlaku ni pasti ada hikmah yang tertentu di sisi Allah. Hui, tak konon kat kita boleh cakap tu, tuan-tuan. Tapi kok konon tuan-tuan, hilang tu perkataan tu tiba-tiba sebab pandangan kita tadi, tuan-tuan. Kan bila kita tak nampak tentang rahsia Allah nak bagi pada kita rezeki, tak bagi dia, tuan-tuan, kita tak nampak, tuan-tuan, maka kita pun cakaplah yang hitam. Tapi kalau nampak, barangkali tuan-tuan kita bersyukur, alhamdulillah. Tuan-tuan mati Allah, kan? Alhamdulillah. Ataupun kekurangan, masya Allah, astaghfirullah. Tuan-tuan mati Allah. Tengoklah keadaan iman tu. Tu yang orang tua yang Kek Pilah saya jumpa tu, kau ingat selamat. Selamat apa tu? Kau bercakap selamat daripada bercakap perkara yang kotor. Tuan-tuan ya, apa akan jadi tuan-tuan? Kita mengeluarkan percakapan yang kesat dan perkataan yang buruk keluar pada mulut kita, sedangkan sebenarnya apa yang sakit yang berlaku tu Allah nak bagi rezeki. Maka kita mencelakakan rezeki itu, tuan-tuan. Dan tu sebabnya semalam saya dengar tazkirah, tuan-tuan, Jumaat, dia kata bila kita sakit, dia katanya rupa-rupanya lebih banyak kita menyebut Allah berbanding bila kita sihat. Betul, tuan-tuan. Kok sakit, tuan-tuan, tak dapat nak tidur dah. Bila tak dapat nak tidur, takkan nak tuan-tuan dah usia macam Haji Hamid nak sebut Oma, ayah, tu masa cik-cik boleh lah. Tapi kalau ada bahasa-bahasa ni, tuan, kita tahu dah yang boleh menyembuhkan hanya Allah. Kita pun tuan-tuan sebut Allah, Allah. Manalah tahu kok sakit-sakit ni meninggal pula, akhir kalam adalah Allah. Kita pun sebut Allah, Allah, Allah. Dah lama sebut, tak dah mati-mati empat. Allah tu kan tahu ya, tuan-tuan ya. Allah, Allah. Tapi kok sihat, tak ada, tuan-tuan. Duduk ya, tuan-tuan, sihat, perut kenyang, langsung tidur. Tuan-tuan mati Allah. Kan antara topik yang paling sedap tidur masa kuliah. Sedap betul, tuan-tuan. Kita tahu dah habis ya. Tuan-tuan ya. Baik, pada saya lah, tuan-tuan ya, masa tidur yang paling sedap, ada tanya tu, apakah tidur yang paling sedap? Awak boleh memikir senang ya, pandai. Masa mengantuk tu, kita iya pula. Tuan-tuan ya. Baik, habis itu sebenarnya Al-Quranul Karim telah mencakup sejumlah besar dari hikmah-hikmah penciptaan Allah Ta'ala yang dapat diselami dan difahami. Bila kata menyelam tu, cuba gambarkan, diselami. Tak senang kau nak menyelam ni, tuan-tuan nanti insya Allah. Kan? Kalau orang ngap seciput je, kalau menyelam tak banyak dapat Macam kita dulu lah meniup ikan. Kalau orang tua ngap panjang, dia boleh pergi ke lubuk ikan tu. Tapi kalau kita punya orang ngap kita, tuan-tuan, ke metod ya, singkat je, tuan-tuan kan, baru nak menyelam dah habis timbul. Tak boleh. Tapi kalau orang tu menyelam, dapat dia seminit tu memang hebat tu. Tu sebab masa mandi sesungai tu kan kita ada pertandingan siapa paling menyelam lama. Tuan-tuan mati Allah. Kan kadang-kadang syarat itu kalau pegang telinga menyelam tu. Mana nak tahu tu menyelam, orang tu bangkit pula
cenekir kan, tu pegang telinga supaya nak pastikan yang dia tu sentiasa menyelam. Tu pegang lah tu tuan-tuan. Alhamdulillah lah tuan, kalau saya lah itu tak pernah menang. Kan tak pernah menang tuan-tuan ya. Sebab itulah Syekh Imam Datuk Syekh Imam Masjid Negara yang lalu tuan-tuan kan, dia kata kalau nak panjangkan nafas ini antara lainnya itulah tuan-tuan ya, kita menyelam dan menahan nafas. Caranya lah salah satu kaedahnya. Jadi menyelam ini bukanlah satu pekerjaan yang orang kata yang mudah-mudah macam tu dah. Bila kata menyelam ni maknanya ke dalam. Kan? Tak pernah orang menyelam ke darat. Tak pernah, tuan-tuan. Bila menyelam ni ke dalam. Sebab tu kalau lah orang tua tu menasihatkan anak dia, janganlah kau marah bini kau macam tu. Cuba kau menyelam ni perasaannya, apa? Pergi ke dalam tu. Perkataan itu. Tapi kalau kita tak menyelami, kita tak tahu apa sebenarnya dalam ruang yang kita selam tu. Hanya pandang daripada atas je. Tuan-tuan, maka terungkaplah perumpamaan orang kita Melayu ni. Tuan-tuan, dia kata air yang tenang. Jangan disangka tak ada. Tuan-tuan, tak ada buaya. Tuan-tuan, kalau nampak buaya, tak payah menyelam dia tuan-tuan. Bongkar lari je lah. Kan? Tapi kalau air yang tenang, hati-hati tuan-tuan. Itu sebabnya ada cerita Piramli. Cerita apa dah, musang berjanggut kau kan, yang dia menyeberang sungai itu tiba-tiba pakai selipar pula. Sepatutnya Piramli buka selipar, takut basah, yang dia pula pakai selipar. Kan pak tuan-tuan ya. Tapi bila dia memberi satu ilmu, katanya elah kita kena pakai selipar lah. Piramli memandang dari segi kalau basah kasut ni sekarang, kombang dia punya gam ni kapur apa, dah terungkai ni, roput dan sebagainya. Tapi yang perempuan ni dia pakai sipuk untuk menjaga keselamatan. Mana lebih? Tuan-tuan kan? Dari segi pentadbiran kita tengok dia akan memaksudkan maqasid syariah, apa yang boleh mendatangkan maslahah, apa yang boleh menjauhkan mafsadah. Kita dalam hidup kita pun macam tu juga. Tuan-tuan berarti Allah, maqasid syariah tu, iaitu kita nak menggapai ataupun mendapatkan hikmah pengajaran daripada satu perkara tu, dan kita nak menjauhkan daripada kebinasaan, kemalangan, kecelakaan dan sebagainya. Baik. Kemudian tu dia kata di sini lagi ada beberapa perkara yang dimuatkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk diselami oleh akal manusia. Dari segi menyelam ini, orang yang nak masuk ke kolam menyelam dalam air. Tetapi bila disebut tentang akal, dia merupakan suatu perumpamaan tentang yang disuruh secara kita berfikir dan juga merenung secara ta'akul yang istiqra', pendetilannya itu untuk mendapatkan makna-makna yang tersembunyi di sebalik hikmah yang Allah berikan. Namun begitu masih banyak lagi kiranya yang terselindung oleh fahaman mereka. Ya. Jadi bila kita tak tahu tuan-tuan, kita punya selaman tadi tuan-tuan, tak anggap kita tu tak panjang. Jadi ada orang yang panjang kan. Macam mana? Kita akan tanya orang tu, macam mana? Ada tak ikan dalam tu? Banyak tu. Tuan-tuan. Jadi bila kita tak cukup kuat, kita takut tak menyelam ke sampai kolam tu. Dia akan sampai dalam tu. Takut. Tuan-tuan mati Allah. Ataupun keadaan yang tuan-tuan dahlah dalam, ada pula kayu berlapis-lapis pula. Ini kan kok menyelam, kok sangkut orang lain yang mandian saya ni. Tak ada, saya mandi dia sendiri tu. Jadi tak adalah tuan-tuan. Kan? Maka orang yang ada kepakaran, dia berpengalaman, ilmu dia menyelam dan tahu macam mana nak mengatasi cabaran, maka dia akan mendapat hasil tangkapan ikan yang hebat. Tuan-tuan, tapi bagi kita yang tak menyelam ni, baiklah yang hati-hati. Tuan-tuan, nanti Allah sebab kata orang pula, apa ahli hukama, sekiranya kamu tidak menyelam, masakan kamu boleh mendapat mutiara-mutiara yang indah. Ialah nak mendapatkan mutiara, perlulah menyelam, tuan-tuan ya. Namun begitu masih banyak lagi kiranya yang terselindung oleh fahaman mereka, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah firmankan, anna sababna al-ma'a sabba
thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Masya-Allah. Tuan-tuan kan? Kami telah mencurahkan air melimpah ruah, sabba, mencurah, menyiram. Tuan-tuan ya, sesudahnya itu kami belah bumi dengan satu belahan dan kami tumbuhkan padanya tanaman yang berbuah dan buah anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rapat pohonannya dan buah-buahan dan rumput sebagai makanan untuk kamu dan ternakan kamu. Tak ada pula disebut musangking. Realitinya tu tak ada. Kan? Jadi kita kaitkan buah-buahan yang ada kat kita yang tak ada kat negara Arab tu. Rambutan, lansat, duku, cempodak, tuan-tuan kan? Nangka. Cempodak cemponaku tu pun nama buah. Ada tuan-tuan, kelun tu mahal pula pokok tu tuan-tuan, sedap. Di kelun kawinkan cempodak dengan nangka. Apa nama dia? Apa nama dia? Empat manum, empat itu tak ada lah tu dah. Tuan-tuan ya, tak tahu tu tuan-tuan. Tuan-tuan mesti Allah ya. Tu banyak tu tuan-tuan. Hasil daripada inna sababnal ma'a sabba. Allah curahkan kepada kita ni akan air, yakni air hujan sebagai satu curahan yang menyeluruh. Tuan-tuan mesti ya Allah. Maka tanah-tanah yang terbelah, tanah-tanah yang telah dibajak, tanah-tanah yang subur ini menumbuhkan tanam-tanaman. Berbagai-bagai keadaan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu apa guna tuan-tuan. Contoh bila kita belajar, mustahil Allah menjadikan satu-satu tumbuhan itu sia-sia. Kan? Cuma kita sekarang ni tak mengkaji apakah kebaikan lalang. Kan? Kot lalang ada kat kebun, tak pernah orang bolo lalang tu. Kau apa lah bolo lalang tu? Dia makhluk Allah yang berzikir. Tu tinggi mana orang tu? Tuan-tuan tu. Kan? Selalu lalang ni hukum round up. Tuan-tuan mesti Allah. Ya? Tapi kita tak tahu lalang ni. Mungkin lalang ni kalau dirabui, minum 3 malam betul-betul boleh menguatkan tenaga batin. Itu memang orang bergasak tu. Minum makan lalang, termasuk Bilal. Tuan-tuan ya? Contohlah tuan-tuan. Tapi tak dibuat kajian. Tak ada tuan-tuan mesti Allah. Kadang-kala satu perkara tu tuan-tuan, kita tak perlukan. Kan kita memerlukan A, tapi kita tak memerlukan B. Tak perlu B ni. Tetapi tuan-tuan, tanpa B kita tak dapat A. Maka Allah menjadikan B. Yang maka kita kena pelihara B ni. Tuan-tuan mesti Allah. Contohnya babi. Kita tak perlu kan, kalau perlu togak kita punya tongkok kalau ada tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, tanaman-tanaman hutan memerlukan babi ni untuk proses pembesaran pokok-pokok di hutan. Tuan-tuan mesti Allah. Kan? Sama juga tuan-tuan, kita tak perlukan ejen-ejen yang memindahkan debunga. Pokok-pokok, katakanlah pokok durian tuan-tuan kan, jadi berbunga tu dia ada proses pendebungaan dia tuan-tuan ya. Tetapi ada ejen-ejen yang memindah-mindahkan tu, barangkali kumbang, barangkali lebah, barangkali tuan-tuan apa ni rama-rama. Maka umpannya di situ mungkin madu tuan-tuan ya. Bertarikan dia tu dalam dia nak mengambil madu, sedar tak sedar dia telah memindahkan debunga-debunga pokok-pokok yang tertentu. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah pengalaman tuan-tuan kan, bila kita tanam pokok durian, janganlah tanam sejenis je kata orang, tanamlah berjenis-jenis kan. Contohnya lah durian yang banyak apa ni membantu proses apa ni, proses berputiknya, menjadinya bunga tu menjadi putik yang lebat ialah
gunakanlah klon IOI katanya. Sekurang-kurang kalau tanam satu pokok kita pun apa pula, IOI tak sedap kan. Jadi kita katalah tak sedap, tapi kita tak suka tanam IOI ni, tapi tentang pokok dia yang klon ni, dia merancakkan lagi proses penghasilan pokok yang lain. Tuan-tuan mati Allah. Contohnya pokok rambutan jantan. Ada kan pokok jantan, kalau berbunga dialah yang champion, tapi masa berbuah tak ada. Tuan-tuan ni, jadi apakah hikmahnya tu? Kalau kita tak menyelami, maka kita tak jumpa. Tuan-tuan ni, tapi kalau kita menyelami, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam konteks rumah tangga, tuan-tuan, nanti kata Allah, kamu akan menemukan isteri kamu tu yang kami telah jodohkan dia dengan kamu tu, kelemahan-kelemahan dia. Maka Allah ingatkan, janganlah dipandang tentang kelemahannya saja. Cubalah menyelami jauh untuk melihat pula kelebihan dan keistimewaannya. Pasti tuan-tuan, bila kita dah jumpa, kita akan melupakan kelemahan-kelemahan itu. Kan? Antaranya selalunya tuan-tuan, orang akan cerita tu, kita marah dengan orang tu, dan goram betul lah dengan si Zaidi tu. Sah betul. Kalau ada ni dan tubing ni, apa penjual ni? Dia tu ceria-ceria lah. Woi, katanya, kau tak tahu kau. Dia menyelami itu, betul kau tak betul. Sebab mungkin ni ngakak-ngakak adik ni. Dan pergilah tuan-tuan, mintai-mintai. Kan? Menggunakan drone melihat itu. Hui. Teknologi sekarang. Dia tengok menggunakan drone, memang betul. Apa itu tak betulkan lagi apa yang cakap tu. Dia tanya anak dia, asal kau jatuh tu dik, siapa? Tu Pakcik Zaidi tu. Ya kau, ya. Mana salah tanya. Masa tu tuan-tuan, ada tak kita mandang kelemahan orang ni? Dah tak ada. Tuan-tuan mestilah macam tu lah tuan-tuan. Kita dengan rahmat Allah ni, kan, kita tengok COVID ni payah, berpenokop-penokopnya lomeh. Ada yang tak tahan, buka macam jamitnya, tak tahan itu. Padahal duduk ke kipeh. Kan? Tetapi tuan-tuan, bila dikaji hikmahnya tuan-tuan, kita tak sedar rupanya orang yang pakai penokop ni, dia punya pahala bertambah, bonus di sisi Allah. Sebab itulah Nabi sebut tuan-tuan, tak ada yang sia-sia orang yang beriman bila dia buat, tak ada yang sia-sia. Sebab kata kawan tu, hatta terkontut pun baik pahala. Cuba tuan-tuan terkontut ke orang, bertalu koning tu, kau tak kena terajang punggung tu, tuan-tuan ni. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kita nampak kebesaran Allah. Sebab angin yang dilepeh dengan nama kontut tu tak diperlukan oleh badan. Kalau tak lepeh, badan kita akan negatif. Lepeh. Pernah tuan-tuan terkontut cakap Alhamdulillah? Tak ada kan? Sebenarnya Alhamdulillah. Tuan-tuan berhati Allah, tepuk-tepuk, ya Allah padat dah sana baik. Macam mak semakin lah tuan-tuan kan, arwah mak semakin perut kombung macam mana tu. Cuba kau nonggeng tu, iya betul lah, lapang lampung keluar kan. Dan lepeh logo tu ada tak? Mikir Allah Ta'ala? Tak ada. Tuan-tuan berhati dia Allah. Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, janganlah pandang apa yang berada di depan mata, tapi selamilah dengan mata hati apa yang sebalik yang ada dengan apa yang kita pandang. Tu tuan-tuan, itu yang adanya tuan-tuan, inilah kesabaran, ketabahan. Nabi SAW dibawa berhijrah tuan-tuan ya, berhijrah ke apa ni, berhijrah ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Dia dah tahu dah dia akan pergi ke Yasrib tu. Sebab tu dia merancang, sebab dia tahu tuan-tuan. Tapi kalau kita tak tahu, kita takkan merancang. Contoh kita nak buat kenduri sekarang, dah boleh lah kenduri dengan jumlah yang tertentu. Sudah tentulah tuan-tuan kita berapa kanopi nak pasang. Sebab kita tahu tuan-tuan, merancang. Sebab musim ni musim tengkujuh. Contohlah tuan-tuan ya. Baik. Adapun hikmahnya penciptaan bintang gumintang, maka ia termasuk sebagai hikmah yang tersembunyi. Kalau tengok kan tak ada kono-mengono bintang ni dengan kita, jauh. Bukan boleh dihunggih, nak dimakan secara langsung ya.
Bukan semua orang dapat mengesan hikmahnya. Bukan semua. Siapa yang boleh? Hanya Jauhari yang mengenal maknikam. Tuan-tuan ya. Kadar yang dapat difahami oleh akal manusia ialah bahawa bintang gemintang itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hanya sekadar perhiasan di dada langit yang seronok bila pandangan ditujukan kepadanya. Tengok, cantik bintang sekadar tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Maksudnya sesungguhnya kami menghiaskan langit dunia dengan sinar kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itu yang dikatakan oleh orang, jangan berputus asa. Rahmat Allah ni luas, gitu. Nak tahu luas, pandanglah ke langit tinggi. Luas, tuan-tuan. Sebab itulah kan, kalau kau dalam keadaan tertekan, jangan tunduk memandang lantai, katanya. Kalau kita tertekan, tuan-tuan, jangan pun ya Allah. Kan? Tu pandanglah langit. Itu sebabnya orang kata, kau janganlah sedih benar, cuba mendongak ke langit. Ada masanya disuruh mendongak ke langit, ada masanya jangan mendongak ke langit. Janganlah leko mendongak langit, memandang apa yang ada cantik di sini, sedangkan kaki kau masih lagi berada di bumi. Apa makna itu, tuan-tuan? Kan? Kalaulah terleka memandang bintang di langit, jangan lupa bahawa bumi. Apa makna itu, tuan-tuan? Nanti Allah, kalau kita tak tahu persamaan dan perbandingan dia tu, tuan-tuan, nanti Allah. Jadi untuk kita faham lagi makna bintang ni, eloklah kita berhenti dulu mengambil ongap, tuan-tuan, nanti Allah. Kan? Mudah-mudahan minggu depan sambung balik. Tuan-tuan, sampai itu. Jadi tuan-tuan, nanti Allah, marilah sama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lagi ni yang sebulan Ramadan boleh habis ni, tuan-tuan ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina al-ghalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wali billah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Ghais al-Fatih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Wali sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim ala sayyidina al-Ghais sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Fariq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Fattah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Farq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Faruq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Fajr sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Fawatihin Nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا الفرقليطس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاضل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفائق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفرد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفطن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم وسلم على سيدنا الفلاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا فئة المسلمين.